KB Channel. Tapi kalau dia nak memperjuangkan pengiktirafan UEC dan sebagainya, ini boleh menyebabkan berlaku ketegangan. Kadang-kadang saya kesian jugalah tengok PMX. Dia duduk tengah-tengah. Kalau dia setuju dengan UEC, DAP suka dengan dia. Tapi matilah dia, UMNO kerja dengan dia. Pertama sekali saya nasihatkan pada dia orang ni, baru 3 tahun memerintah. Kalau dah penat jadi pemerintah, nak merasa jadi pembangkang, buatlah apa nak buat pun. Kita tak peduli lah. Yang bangkang. Saya nasihatkan, jangan kembali seperti dulu. Sebab kalau DAP mengambil pendekatan nak kembali seperti mana zaman Lim Kee Siang, seperti mana zaman Lim Guan Eng, kita pun susah nak bersama dengan dia orang. Salah satu sebab kenapa kita bersama dengan dia orang sekarang ni, sebab dia orang berjanji dalam perjanjian sebelum membentuk kerajaan, dia 10 perkara juga. ada 10 perkara yang dia telah persetujui. Antaranya tentang hak istimewa Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu dan sebagainya. So banyak benda yang tak boleh disentuh sesuka hati. Tapi kalau dia nak memperjuangkan pengiktirafan UEC dan sebagainya, ini boleh menyebabkan berlaku ketegangan. Ya tu sebab itu dah ada lah orang DAP. Ya. Maklumkan pasal UEC Betul. tu nak di ni pelik tu. So kadang-kadang saya kesian jugalah tengok PMX. Dia duduk tengah-tengah. Kalau dia setuju dengan UEC, DAP suka dengan dia. Tapi matilah dia, UMNO kerja dengan dia. Betul tak? So pertama sekali saya nasihatkan pada dia orang ni, baru 3 tahun memerintah. Kalau dah penat jadi pemerintah, nak merasa jadi pembangkang, buatlah apa nak buat pun. Kita tak peduli lah. Tetapi kalau rasa sayangkan kerajaan, kalau kita berada dalam kerajaan, banyak benda kita boleh buat untuk rakyat. Banyak benda kita boleh selamatkan daripada berlaku. Maka lebih baiklah kita saling menghormati antara satu sama lain. Kita kena faham peranan masing-masing. Betul, maksudnya adakah dengan kenyataan-kenyataan macam ni dia bangkit balik UEC, bagi ultimate term 6 bulan dan sebagainya ni untuk menunjukkan DAP masih lagi relevan sekarang ni, sebab Dia macam inilah. kita dah nampak diorang ni macam dah senyap. Faham lah, betul. Tapi itulah realiti yang you kena hadap bila you jadi kerajaan. Kalau misalnya hari ni DAP sebagai pembangkang, mungkin dia dah naik lori sama-sama dengan puak-puak yang nak turunkan Dato' Seri Anwar ni. Betul tak? Mungkin dia dah buat jelajah daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi kerajaan ni memang tak popular. Memang tak popular. Itu sebab jadi kerajaan ni kita kena sangat berhati-hati. Lebih-lebih lagi sekarang ni, zaman semua orang jadi reporter. Semua orang ni boleh upload media di ujung jari. So, kata-kata yang kita keluarkan kena hati-hati. Janji-janji yang kita keluarkan kena pastikan janji yang munasabah dan mampu untuk kita laksanakan. Dan cakap kena serupa bikin. Kalau cakap lain, buat lain, payah. So, berpada-pada dalam setiap tindakan kita. Okey, Wais, ada lagi? Ada juga orang tanya dengan saya pasal apa? Pasal hutang YMDB ni. Saya nak komen sikit lah. PM di Parlimen tu. Ramai orang, dua-dua tak silap. Orang yang mempertahankan Datuk Seri Najib tak silap. PM cakap pun tak silap juga. PM cakap kita bayar hutang. Betul, memang kita berhutang. Tapi kita kena tahu satu je. Bila kerajaan Mahathir ambil alih,
semua aset 1MDB diambil alih oleh kerajaan. Bila isu ni timbul, hutang ketika tu baru 32 bilion. Aset lebih 50 bilion. So aset lebih daripada hutang. Memang tak ada masalah. Okay. Kan? Bila masalah tu sampai, bila Menteri Kewangan bernama Lim Guan Eng menjadi Menteri Kewangan, Kewangan, kan? Habis semua aset 1MDB diambil alih oleh kerajaan. Dulu dia orang kata tanah di TRX ni satu lubang besar. Bila dia orang dah ambil alih jadi milik kerajaan, kan? Dia cakap TRX boleh menjana 40 bilion. Baru kau tahu. Dia dilancar lagi. Betul tak? So sebenarnya betul lah kita dah bayar hutang 1MDB ni banyak. Memanglah nampak kerajaan bayar hutang. Tapi sebenarnya bila aset tu semua dah dipindah jadi milik kerajaan, okey, pertama sekali recovery. Recovery punya duit tu kita cover duit, bayar pokok dan juga interest hutang 1MDB. Satu. Nombor dua, kerajaan dah ambil alih ni, kerajaan dapat banyak. Tanah Sungai Besi kerajaan dapat. Tanah dekat Penang 2 bilion kerajaan dapat. Lepas tu tak kira lagi dapat Senayan punya camp, tentera dan sebagainya. Lepas tu Abah Epic punya settlement dan sebagainya. So kalau campur-campur tu, dia jadi lebih daripada 50 bilion. Memanglah kerajaan kena bayar. Tetapi punca hutang tu bukanlah kerana 1MDB saja. 1MDB punya masalah tu boleh diselesaikan dengan aset yang berjaya dijana hasil perniagaan 1MDB dulu. Jadi kena cerita habis lah. Cuma Datuk Seri Anwar ni dia cerita apa yang dia warisi sajalah. Memang dia warisi hutang ada lagi berapa? Dia cakap ada 13 bilion kan? Lebih. Tapi hutang MDB kalau ikut kepada sekarang dah tinggal 5 bilion je. Sekarang ni tinggal 5 bilion tapi kita ada aset yang nilai dia lebih daripada 5 bilion. So actually dia surplus lah. Tak ada masalah. Tapi yalah masing-masing saber trooper ni nak menegakkan benang yang basah. Okey? Okay. AB Channel.